Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube by RFS. Dalam channel ini saya berkongsi tentang kewangan, bisnes online, gaya hidup sihat dan juga kehidupan. Tengok video ini sampai habis. InsyaAllah di akhir video saya akan share satu tips mudah macam mana satu aktiviti yang boleh membantu kita dalam mengawal berat badan lah. Jadi kalau buat aktiviti ini, InsyaAllah berat badan terkawal, dan saya sendiri memang selalu buat dan InsyaAllah amat membantulah. Dalam video ini saya akan share tentang intermittent fasting. Jadi apa itu intermittent fasting? Intermittent fasting, fasting adalah puasa, intermittent adalah berkala. Maksudnya kita berpuasa dalam tempoh-tempoh tertentu. Jadi sebenarnya di samping apa yang kita makan, bila kita makan itu juga satu perkara yang penting. Jadi kalau kita tak hadkan masa makan, mungkin kita akan sentiasa makan kecuali masa tidur. Jadi kalau intermittent fasting ni biasanya kita akan buat paling pendek pun 12 jam lah, dan 12 jam tu termasuklah tempoh kita tidur malam. Sebagai contoh, kalau kita last makan pukul 8 malam, so esok breakfast pukul 8, lepas 8 pagi, so dekat situ pun dah 12 jam termasuk 6 ke 8 jam masa kita dalam tidur. Okey. Ada satu ungkapan dalam bahasa Inggeris yang berbunyi, when the why is clear, the how is easy. Apabila why ataupun kenapa itu menjadi clear, jelas, the how is easy. Cara nak buat tu macam mana jadi mudah. Okey. Jadi dekat sini saya nak kupas dua perkara lah. Why, kenapa IF tu berkesan, dan satu lagi, kenapa kita perlu buat IF. Okey. Menjawab soalan yang pertama, kenapa IF tu berkesan. Okey, selepas saya belajar mengkaji lebih lanjut IF ni, di situlah saya tahu rupanya bila kita makan, apa-apa yang kita makan, maka gula darah kita akan naik, terutamanya bila kita makan karbohidrat lah. Biasanya kita akan makan nasi, makan mi, makan roti. Okey. Jadi kebanyakannya adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat itu oleh badan akan diproses menjadi gula, dan bila gula dalam darah tu agak tinggi, maka badan akan melepaskan hormon insulin lah untuk mengawal paras gula dalam darah kita. Bila kita makan dan makan, last katalah kita stop makan pukul 8 malam, so lepas pukul 8 malam gula kita tu masih tinggi dalam darah dan insulin masih dikeluarkan, sehinggalah kita tidur. So dari masa kita berhenti makan katalah pukul 8, maka dia ambil masa 6 ke 8 jam bergantung apa yang kita makan dan berapa banyak yang kita makan. Dalam masa 6 ke 8 jam dah habislah gula dalam darah kita daripada makanan kita. Kemudian dia akan cari sumber-sumber lain di hati dan otot kita yang berbentuk glycogen lah. Okay. So bila glycogen ni habis dalam masa 8 ke 10 jam, maknanya dah habislah sumber gula dalam badan kita. Bila simpanan ni habis, okay, badan akan mencari sumber tenaga yang baru. Maka dia akan proses tenaga tu daripada lemak yang ada kat badan kita, daripada pipi kita, lengan kita, dada kita, perut kita, paha kita, semua akan diproses untuk jadi tenaga. Jadi semakin lama kita puasa, maka semakin banyak lemak dalam badan kita dibakar. Okey, itu satu. Yang pertama, kenapa IF tu berkesan. Dan yang kedua, kenapa kita perlu buat IF. Jadi IF ni, puasa ni, orang buat atas pelbagai alasan lah. Ada orang buat ni atas alasan kesihatan. Sebab bila kita buat IF kan, kita punya badan ni akan berlaku satu mekanisme yang disebut autophagy. Autophagy ni adalah satu proses di mana sel-sel kita yang dah rosak, dah mati, itu dimakan oleh sel-sel yang baik untuk kita semula. Jadi sel-sel yang rosak tu dia akan makan, akan habiskan, dimusnahkan, dan diganti dengan sel-sel yang baru. Bagi orang yang proses ni tidak berlaku, kadang-kadang dia boleh menyebabkan kanser lah. Jadi autophagy ni adalah salah satu mekanisme yang boleh kita gunakan untuk satu, mengelakkan berlaku kanser. Dan kalau dah kena kanser, kalau kita buat puasa dapat induce autophagy ni,
maka insyaAllah akan membantu proses rawatan lah, insyaAllah ta'ala. Saya sendiri Alhamdulillah sejak amalkan intermittent fasting ni tahun 2018 2018 saya ingat lagi, ada buku klinik saya tengok last saya pergi klinik adalah 2018. Alhamdulillah itulah kali terakhir rekod saya, nama saya dekat klinik buat rawatan. Selepas tu Alhamdulillah saya sihatlah, berat badan boleh turun dan kesihatan saya semakin meningkat. Alhamdulillah tak pernah lagi pergi klinik untuk dapat rawatan. Pergi klinik setiap tahun saya akan pergi klinik, tapi saya pergi klinik setiap tahun tu untuk ambil darah dengan urin untuk saringan kesihatan. Jadi saya setiap tahun akan buat medical check up lah. Dari situ boleh pantau tahap kesihatan dari semasa ke semasa daripada rekod yang saya buat tiap tahun tu. Kemudian bila kita buat AF ni, kita akan jimat dari segi kewangan sebenarnya. Sebab bila kita tak banyak makan, so kuranglah duit yang dikeluarkan kan. Jadi kalau kita makan hanya contoh sebelum buat AF, mungkin kalau orang sekarang kan makan 5-6 kali sehari kan. Kalau saya bila buat AF, maksimum 3 kali je sehari, okay? Ataupun hanya makan 2 kali, brunch dengan dinner, okay? Breakfast campur dengan lunch, kemudian dinner, dah 2 kali je makan. So dah jimat, hanya 2-3 kali saja makan, tak ada sampai 5-6 kali makan dalam sehari, okay? Kemudian yang paling best sekali lah, yang ni paling best sekali, cuba amalkan intermittent fasting ni bagi orang yang obese ataupun overweight. InsyaAllah sedikit sebanyak akan membantu. Jadi kalau orang tanya saya, sebab saya dulu pernah berat badan sampai 90 kg dan turun sampai pernah mencecah 57 kg. Kalau sekarang dah 64, dalam 64 macam itulah, okay? Jadi orang tanya macam mana nak turunkan berat badan, saya akan sebut ada 2 cara. Yang pertama, cara biasa. Cara biasa ni kalau defisit lah, maksudnya kita kawal pengambilan kalori. Kalau sehari kita perlu makan 2000, kita kurangkan 500, ambil 1500 saja, okay? Ini memang biasalah, belajar mana-mana inilah cara dia. Yang kedua adalah cara cepat. Kalau orang tanya cara cepat, buat je IF. Bila kita buat IF, automatik kita akan caloric deficit, okay? Tapi di samping itu, macam saya bagi tahu awal tadi, bila kita makan dan apa yang kita makan sama penting, okay? Jadi di samping buat IF, jaga-jaga juga apa yang kita makan. Yang pertama sekali, sebolehnya elakkan ataupun kurangkanlah pengambilan air manis. Saya mula-mula buat IF, saya masih makan lagi karbohidrat, tapi air manis memang saya elakkan dan saya kurangkanlah. Kalau nak manis tu, saya akan guna stevia. Cuma sekarang ni memang saya dah amalkan low carb lifestyle lah, gaya hidup rendah karbohidrat. Saya hanya ambil karbohidrat dalam jumlah yang terhad saja dalam sehari. Yang itu memang lagi laju lah. Cuma bukan semua orang boleh buat cara ni. Pasal ni insyaAllah akan saya buat video yang baru akan datang. Okey, saya nak share yang tips saya bagi tahu awal-awal tadi. Jadi apa satu aktiviti mudah yang anda boleh buat untuk mengawal berat badan anda? Saya dapat tips ni dari Ben Greenfield lah. Beliau adalah seorang jurulatih kecergasan di US, top coach trainer lah dekat sana. Jadi dia ajar bila kita sebelum kita makan, kita buat satu exercise mudah sekadar untuk menaikkan kita punya heart rate, degupan jantung lebih berbanding biasa. Maksudnya naik jadi sampai paras aerobik lah. Buat selama 15 saat ke 30 saat. Macam saya biasanya saya akan buat squat lah. Saya akan buat squat 15 ke 20 kali pelan-pelan. Ataupun boleh juga buat lompat bintang. Jadi bila kita buat ni, maka kita punya insulin akan jadi lebih sensitif. Jadi bila kita makan, kawalan gula dalam darah kita lebih terkawal berbanding kalau kita makan saja. Sebelum tu kita tak buat exercise. Jadi itu saja tips daripada saya, cuba amalkan. Lebih-lebih lagi kalau kita nak makan besar kan, ada kenduri ke ada apa, pergi sekejap ke belakang ataupun ke tandas kan, buat exercise sekejap, lompat bintang ke, squat ke, ataupun wall push up ke kan, buat sekadar 30 saat. Kalau buat konsisten
InsyaAllah akan membantu mengawal berat badan lah. Maksudnya kita berat badan kita tu tak naik mencanak, walaupun selepas kita akan makan besar. Okey, itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.